الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati billah. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa sifat bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu yawma. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib kita pagi ni, petang ni. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk menjelang maghrib hari ini. InsyaAllah kita teruskan hadis 40 hadis jalan ke surga insyaAllah. Mohon doakan kesihatan Ustaz insyaAllah. InsyaAllah hadis yang ke-16 ya. Hadis yang ke-16, 40 hadis jalan ke surga karangan Tuan Guru Zamri bin Hashim. Kita doakan Tuan Guru sihat insyaAllah. Terus menyintai tajuk yang ke-16, hadis yang ke-16, mencintai Al-Quran, membaca, mengajar dan beramal dengan Al-Quran insyaAllah. Tajuk yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mohon share dulu, lupa share. Minta sahabat share. Hadis yang ke-16 nya Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-Qur'ani suratun salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakallazi biyadihil mulk
riwayat Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan, insyaallah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat satu surah dalam Al-Quran 30 ayat, yakni surah Al-Mulk, iaitu surah Al-Mulk. Surah itu dapat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampunkan, iaitu surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Dan sambung hadis terusnya, an Abdullah bin Umar Amru radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaqulu siyam rabbi inni man mana'tuhul ta'am wasyarabu bin nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulul Qur'an rabbi inni mana'tuhu nauma bil lail fashaffi'ni fihi fayashfa'an. Riwayat Hakim maqala sahih ala syuruhi Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba Allah. Puasa berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya aku menghalangnya dari makan dan minum di siang hari. Oleh itu izinkan daku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pula berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menghalangnya dari tidur di malam hari. Oleh itu izinkan daku memberi syafaat kepadanya. Lalu kedua-duanya diizinkan memberi syafaat. Hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga, an Abi Umamah radhiyallahu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara ayat kursi dubura kulli salah lam yamna'hu min dukhuli jannah illa an yamut. Artinya daripada Abu Umamah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat, yakni wirid, tiada yang dapat menghalangnya dari memasuki syurga kecuali mati. 3 hadis dirangkumi dalam kitab ni. Keterangannya, melihat keadaan, melihat Al-Quran adalah ibadat, membacanya ibadat, mengajarkannya ibadat, dan memahaminya juga ibadat. Ulama berkata, jika ingin berbicara dengan Allah, maka dirikan solat, pohonlah munajat kepadanya. Dan jika ingin Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berkekalan hingga hari kiamat. Rahsia dan keajaibannya dirasai oleh manusia di sepanjang zaman apabila kitab ini terus-menerus dikaji dan kajian-kajian ilmiahnya. Kelebihan Quran. Amat malang jika ada ibu bapa yang membiarkan anak mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Sebaliknya mereka bersusah payah menghantar anak mereka ke pusat-pusat tuition untuk belajar bahasa Inggeris, matematik, sains dan sebagainya. Mereka sanggup membayar yuran yang agak mahal. Bahkan jika anak mereka gagal dalam mata pelajaran itu, mereka sampai menangis kesedihan. Persoalannya, berapa ramaikah ibu bapa yang menangis bila anaknya tidak pandai Al-Quran dan tidak sempurna pengetahuan fardu ain. Ini yang kita bimbangkan, ya. Daripada hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Kita tengok hadis yang pertama tadi, ya, Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW terdapat satu surah di dalam Al-Quran yang 30 ayat, surah Al-Mulk.
Surah ini dapat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampunkan. Iaitu surah Al-Mulk. Allah, tuan-tuan. Ini yang selalu dipesan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Baca Al-Mulk sebelum tidur. Bayangkanlah, kita baca, anak kita tak tahu baca. Ini tadi yang tegur di hujung tadi. Kemana kita? Tuition kita boleh buat. Tuition macam-macam pelajaran kita boleh hantar. Akademik. Gagal exam, SPM, SRP, UPSR gagal, menangis keluarga. Tapi kalau gagal baca Al-Quran, siapa yang hendak menangis? Ni. Kena pula nak tidur, kita kena beramal Al-Mulk, tuan-tuan. Diharap sekarang zaman-zaman COVID, zaman-zaman touchscreen ni, baliklah pada Quran. Nak tidur pun diajar kita dengan Al-Quran. Bukan hanya My Quran Time saja. Nak tidur tu dengan Quran. Ayat tu, lisan bibir kita, lidah kita dengan Al-Quran. Bayangkan, sukanya Allah Ta'ala, sukanya Rasulullah SAW. Nak tidur, bukan Quran waktu sembahyang saja, bukan Quran My Quran Time saja, bukan untuk Ramadan saja. Nak tidur tu, Nabi pesan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi dah beritahulah satu surah yang hebat, Al-Mulk, 30 ayat, bukan 3000 ayat, 30 ayat saja. Surah demi akan dapat bagi syafaat. Sebab tu sebelum tidur dengan Al-Quran, kata Tuan Guru, antaranya paling minimum pun 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lagi cantik dengan Ayatul Kursi. Ni. Itu yang kita nak sebenarnya. Memang kita, Nabi pesan. Dan hadis yang kedua, itu di cerita sini, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan beri syafaat kepada hamba Allah. Ramadan dengan Quran tak boleh dipisahkan. Memang dah disinkroniskan sekali. Hebatnya Ramadan ialah, bulan Ramadan hebatnya pasal adanya turunnya Al-Quran. Hebatnya Ramadan. Ni kita tak lama lagi nak Ramadan, tuan-tuan. Jangan kita lekang dengan Al-Quran kalau boleh. Hari ni hari 27 Rajab. Disambut semua. Kita ucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj. Solat tu yang hebat. Pasal apa? Dalam solat ada bacaan Al-Quran. Sebab tu kita janganlah. Nabi dah melalui Isra Mi'raj, macam-macam Nabi lihat. Hanya kena renung. Kan kita boleh dapat kesan daripada Isra Mi'raj ni, yang saya catat daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dengan bab ujian yang Nabi, proses yang Nabi lalui, antaranya antaranya bab dakwah, antaranya bab percubaan, kemudian cubaan lagi, ada bab dakwah lagi, kemudian baru Nabi naik ke langit. Kemudian bab pengaduan. Kemudian ada bab cubaan lagi. Itulah penjelasan bab Isra Mi'raj ni. Antara poin-poin penting bab dakwah. Sebelum Nabi diangkat ke atas, Nabi berdakwah. Dicuba lagi dengan cubaan, ujian lagi. Itu antara Nabi lalui, tuan-tuan. Nabi lalui pasal solat ni. Masa Isra Mi'raj Nabi dapat bab solat. Waktu sebelum Isra Mi'raj Nabi solat siang sekali, malam sekali. Dia ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu yang hebatnya. Kena renung kita. Balik pada kitab tadi, hadis yang kedua tadi, puasa dan Al-Quran tidak akan memberi syafaat kepada hamba Allah Ta'ala.
Puasa berkata esok, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menghalangnya daripada makan dan minum di siang hari. Oleh itu, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Puasanya besok jadi syafaat untuk kita di akhirat. Kemudian Quran pula berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menghalangnya dari tidur di malam hari. Oleh itu, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Lalu kedua-duanya diizinkan. Siang puasa perisaikan, malam bacaan Quran tu perisaikan juga. Maksudnya hebatnya besok antara syafaat yang didapat daripada bab puasa dan Quran juga. Tu antara bab tu tak boleh tinggal Quran, tuan-tuan. Puasa bukan sepanjang-panjangnya puasa Isnin Khamis pun dah hebat. Ramadan kena habislah 30 hari. Hadis yang ketiga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat wirid, tiada yang dapat menghalangnya daripada masuk surga. Ayat Quran juga yang membawa kita ke dalam surga. Surah apa? Surah Ayatul Kursi. Allah, tuan-tuan. Bukan 100 ayat. Kecil sangat ayat tu. Tapi kesannya hebat. Impak dia hebat. Dari kalau baca tu pun memang satu perisai kita daripada jin dan iblis, benda-benda yang tak nampak. Tu amalkan Ayatul Kursi. Kalau boleh lepas sembahyang pastikan kita baca. Ni hadis ni, hadis sahih, bila siapa yang baca, tiada siapa yang boleh halang dia masuk ke dalam syurga. Ayatul Kursi. Nampak kaitan dengan Al-Quran. Bab tu diterangkan di sini, Al-Quran adalah satu ibadat. Membacanya ibadat, mengajarkannya ibadat, dan memahaminya juga ibadat. Allah. Ulama berkata, jika kita ingin berbicara dengan Allah, maka dirikan solat, pohonlah munajat kepadanya. Dan jika ingin kepada Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Saya catatkan pada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dulu. Kita tak baca, kita buka Quran tu, kita mata tu renung ayat-ayat tu. Tak baca pun, tengok je. Pahala pun hebat. Bukan tengok gambar pun, tengok ayat Quran aja. Mata tu dapat. Pahala je hebat. Pasal apa? Kita melihat ayat-ayat Allah. Perintah Allah. Semuanya ada dalam tu. Kita tak baca, kita cuma tengok je. Allah, tuan. Hebatnya mata tu. Pahalanya hebat, kata Tok Guru. Tak baca pun. Sama macam kita renung Kaabah. Kita renung Kaabah tu pun hebatnya pahala. Tak kata apa pun, kita renung tengok je. Pun pahala terlalu hebat. Bayangkan kalau kita pegang, kita berdoa, kita berzikir, kita mohon kepada Allah Ta'ala, kita tak tahu pahalanya. Sama juga dengan pahala puasa. Yang hebatnya puasa ni, pahalanya kita tak tahu. Pahalanya tak boleh dikira. Bila dikatakan pahala tu Allah punya, maksudnya kiraan pahala tu Allah yang kira. Sebab tu bila ada bab puasa ni, tuan-tuan, mesti ada kesempurnaan dia. Jangan biarkan puasa tu berlalu macam tu saja. Kita lagi sebulan, tuan-tuan, nak puasa. Saya sentuh sikit bab puasa. Saya catatkan kepada Tuan Guru. Kalau puasa yang hebat ni, Allah pujuk kita. Allah pujuk kita berpuasa. Ayat 183. Maksudnya Allah pujuk kita, dia panggil wahai orang-orang yang beriman. Ayat tu pun dah cantik, dah hebat sangat. Allah nak masukkan kita ke dalam surga. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Tu Allah sayang dekat kita. Dan buat yang positif dapat pahala, tinggalkan pun dapat pahala. Tu
Hanya kerana puasa adalah balasan puasa. Allah saja yang tahu. Dia yang bagi direct. Yang penting saya catatkan sini, bila puasa ni, jaga pahala puasa. Pahala puasa tu kita kena jaga. Jangan jaga batal puasa je. Bila puasa ni orang fikir takutnya batal puasa. Dia tidak takut batalnya pahala puasa. Tu poin penting bila puasa. Kemudian faedah puasa ni saya catatkan sini ada beberapa 6. Pertama, dapat naik ataupun darjat iman kita tu dinaikkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa suka Ramadan, Allah pandang rahmat. Ia ni awal-awal lagi bulan Ramadan, Allah renung kita. Sebab tu yang hebat orang Melayu kita ni, bila nak puasa cukup seronok dia. Sebelum Ramadan tu dia dah kalau sekarang ni dah musim kenduri dah. Bila Rejab, Syakban, sibuk dengan kenduri kendara. Pasal apa? Tuan rumah tu seronok sangat dengan bab datangnya bulan Ramadan. Disambut dengan kenduri doa selamat. Siap buat makan, siap buat doa, buat tahlil, baca doa selamat kerana meraihkan Ramadan nak datang. Macam tu ulama bagi tahu dinaikkan darjat orang tersebut. Pasal apa? Seronok sangat dia meraihkan Ramadan nak datang. Tu Allah pandang rahmat. Tu jaga sikit waktu besok tu Ramadan, malam petang tu hati-hati. Pasal apa? Itulah Allah nak renung kita. Ke mana kita? Kalau petang tu masih lagi selesa di rumah, selesa lagi di shopping kompleks, sibuk dengan kerja, hilang bab renungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila kita berpuasa, faedahnya dihapuskan dosa. Waktu puasa ni dihapuskan dosa kita. Iaitu dosa kecil dihapuskan, dosa besar pun dihapuskan. Yang ketiga, faedahnya dipecahkan nafsu kita. Dia pecahkan nafsu. Pasal apa? Nafsu makan kita tak boleh berhenti. 1 tahun bulan puasa, dikontrol, dimanage puasa kita. Bila makan ni, makanan nafsu makan ni diatur dengan baik. Ni tak diikutkan. Jangan kita bila buat bila tak puasa ni susah nak kontrol makanan. Tapi bila bab puasa ni dia pecahkan nafsu kita. Tu. Sebab tu bila puasa ni jangan berhenti dengan bab doa. Jangan berhenti bab doa. Pasal bab puasa ni ada bab sabar. Puasa itu setengah daripada sabar. Sabar itu setengah daripada iman. Puasa itu setengah daripada sabar, dan sabar itu setengah daripada iman. Beza. Yang keempat faedah puasa ialah dia akan terasa payah. Dia akan rasa sukar, terasa fakir. Macam inilah orang yang susah bila tak ada makanan. Tu yang kata Datuk Ismail Kamus, orang kaya kata di mana kita nak makan bila kita nak puasa. Saya catat ni. Orang kaya di mana kita nak makan. Orang miskin apa yang kita nak makan. Orang yang fakir bila buka puasa, dia kata apa? Apa benda kita nak makan hari ni? Tu kena rasa kita bila puasa tu. Orang kaya kat mana kita nak makan. Dia berbeza dengan orang politik. Orang politik kata Datuk Ismail Kamus kata orang kaya kata, orang miskin kata apa kita nak makan. Orang kaya kata di mana kita nak makan. Orang politik kata Datuk Ismail Kamus,
siapa pula kita nak makan? Tu bagi kontras sikit lah. Waktu Ramadan macam angin. Nabi kalau bersedekah, kita ni kalau buat baik, buat macam angin, laju, senang nak bersedekah. Tu faedah kita bila berpuasa. Faedah yang keempat, terasa payah, terasa susah bila berlapar tu tujuan puasa, untuk bersusah payah, untuk berlapar. Faedah yang kelima, bila kita berpuasa, menyempurnakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Taat kita pasal apa? Diperintah untuk berpuasa. Ketaatan kita, contohnya solat fardu, pahalanya digandakan. Solat sunat jadi fardu, skill pahala solat sunat jadi fardu. Maksudnya bulan Ramadan kita banyakkan solat sunat. Lepas tu kita Rejab dengan Syaban ni training solat sunat tu, jangan ditinggalkan. Completekan ketaatan tu. Lepas tu ibadah tu, Quran tu bertenang. Quran tu dibaca dengan tenang. Nabi baca secara tartil, jangan baca tak deras. Orang panggil tadarus, tapi bila baca nak laju, nak khatam sangat 2-3 kali, dia jadi tak deras. Jadi laju baca, rugilah. Nabi baca secara tartil. Kemudian tarawih tu pun secara tenang. Nak kejar apa kita? Setahun sekali, tuan-tuan. Tu. Dan faedah yang keenam, puasa ni faedahnya bersyukur. Bersyukur kenapa? Kita nikmat Allah terlalu hebat. Kita bersyukur kita boleh puasa, lepas tu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah berpuasa, tanda kita bersyukur dengan Allah Subhanahu. Yang ketujuh, faedah puasa, mengelakkan daripada lintasan maksiat. Tu bila berlapar ni, takut kita dengan maksiat. Elakkan daripada batalnya pahala puasa. Untuk kita masuk besok dalam pintu Ar-Rayyan. Tu hebatnya orang puasa ni, pintu syurga dia, pintu Ar-Rayyan, special. Special untuk orang yang puasa. Tu. Kemudian yang ke-8, yang ke-7, mengelakkan daripada lintasan maksiat. Yang ke-8 faedahnya memasuki pintu Ar-Rayyan tadi. Ini ke-8, saya lupa cakap. Yang ke-8, masuk orang puasa ni masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, pintu syurga special. Yang ke-8. Dan yang ke-9, faedah puasa, ada 2 kegembiraan waktu berpuasa. Yang pertama, suka untuk berbuka puasa. Waktu menunggu tu lama. Tak jadi nanti puasa tengok. Nak tunggu takbir tu, tunggu azan tu, lama bila nak berbuka. Tu pasal apa? Dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua faedah, gembira pasal kegembiraan ni, suka untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada bekal untuk menghadap Allah Taala. Aku puasa ya Allah, aku bekal dekatnya kita dengan tu. 2 kegembiraan faedah puasa. Yang ke-10 faedah puasa ialah puasa yang khusus. Inilah puasa yang khusus. Pasal apa? Hati tidak lupa kepada Allah walaupun 1 minit. Ini puasa khusus 30 hari. Hati susah nak lupa dengan Allah Ta'ala. Pasal terasa ingat, bila lapar tu kita ingat pencipta makanan kita ialah Allah Ta'ala. Lemah kita, berhajatkan sesuatu, kita ingatkan kepada Allah Ta'ala. Tu antara 10 faedah berpuasa. Nanti kita akan ulang balik, insyaAllah. Balik pada kitab tadi. Pukul apa dah? Sikit lagi maghrib. Balik pada kitab tadi, bab puasa jadi perisai, dan baca Quran pun jadi perisai kita untuk masuk syurga.
Melihat Quran itu sebagai ibadat, ya. Baca Quran ibadat, mengajarkan ibadat, memahami juga ibadat. Ulama berkata jika ingin berbicara dengan Allah maka didirikan solat dan pohonlah munajat kepadanya. Jika kita ingin Allah berbicara dengan kita, bacalah Al-Quran. Okay. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berkekalan hingga hari kiamat. Ingat, mukjizat paling hebat sampailah ni terus berjalan terus menerus. Rahsia dan keajaibannya dirasai oleh manusia sepanjang zaman bila kitab ini terus menerus dikaji dan kajian-kajian ilmuannya. Baru tahu kita cerita bab Isra Mi'raj pun dalam Al-Quran. Amat malang ibu bapa yang biarkan anak mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Sebaliknya bersusah payah untuk dengan tuition, dengan bab matematik, bab Inggeris. Tak salah, tapi yang utama tu tuan-tuan, Al-Quran. Yang dunia tu boleh ikut. Tu yang menangis. Pasal apa? Bila mati dua ibu bapa, seorang anak pun tak tahu baca Al-Quran. Kami dah temui dah. Ya, dia harapkan surau, orang masjid. Rugilah. Ya. Persoalannya berapa ramaikah ibu yang menangis bila anaknya tidak pandai Quran dan fardu ain. Umat Islam mestilah berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Alangkah bahagianya jika kita dapat menghatam Quran berserta tafsirannya. Kerana dengan kefahaman barulah bacaan itu lebih berkesan lagi bagi diri dan kita dari menyentuh perasaan lain. Itu yang hebat sekali, yang cantik sekali baca Quran ni, tahu isi makna dia, tafsirannya. Cantiknya kita khatam tafsiran. Bukan sikit, ada 6,236 ayat tuan-tuan. Tu cantiknya My Quran Time tu. Basic ditunjukkan macam mana tadabburnya. Bila melalui ayat rahmat, kita mohon rahmat kepada Allah. Bila kita melalui ayat azab, kita memohon perlindungan Allah. Bila kita melalui ayat tentang syurga, kita berdoa agar dapat menjadikan penghuni syurga. Apabila kita berjumpa ayat tentang neraka, kita berdoa agar selamat dari api neraka. Dan apabila berjumpa ayat perintah untuk bertasbih, maka kita bersegera bertasbih. Begitulah seterusnya kita memberi respon dan berinteraksi dengan ayat yang dibaca. Macam-macam ada dalam Al-Quran. Nak ditunjukkan kita ni sebagai satu panduan yang paling hebat, yang sempurnanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak ke atau tidak untuk meneruskan atau nak menjadikan. Tak ada benda lain duduk di dunia ni, panduannya adalah Al-Quran. Bila tidak mengikuti Al-Quran, tidak faham Al-Quran, ya namanya Islam, dia mengaku Islam, tapi tak ada panduan, tak ditengoknya Quran, susah nak meneruskan dia hidup dalam dunia. Itu yang kacau bilau. Akhirnya diterjah sikit pun akan macam-macam nak keluar dari Islam dah, macam-macam. Janganlah. Inilah panduan yang paling hebat, iaitu panduan Al-Quran. Mohon. Itu kelebihan membaca Al-Quran. Ya. Sayangnya Allah Ta'ala dihadiahkan kita hadiah yang agung, iaitu Al-Quran. Sebab tu memintai Quran, membaca dan mengajar dan beramal dengan Al-Quran. Satu yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Siapa yang berpuasa, kita ucapkan selamat berbuka puasa. Hari ini hari Isra Mi'raj. InsyaAllah dah nak maghrib. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Kalau ada line malam ni, saya teruskan malam ni insyaAllah. Doakan line internet kita teruskan ya. Clear insyaAllah. Kita sudah dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wassabbir imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa hdina wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami.
Luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghanina bi halalin an harami wa nasibah bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah al-aliyyi dayan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawasanna bijabaru wa tasanna malakut allazi la yamut. Isrif anna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirlazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukur ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha baligh qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi. Selamat berbuka puasa Rejab hari ini 27 Isra Mi'raj. Ingati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.